cerita tentang jutawan besok kalau aku mati kan, stokin kan, pakaikan aku dengan stokin ni. Rupa-rupanya bila dah mati nak pakai stokin, ya, tak dibagi pakai stokin, hanya boleh pakai kain kapan saja. Ya, kaya macam mana pun tak ada satu harta pun yang boleh dibawa masuk ke dalam kubur. Itu bukti yang jelas, bukti yang nampak depan mata bahawa bila mati besok semua dunia ni akan ditinggalkan. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, bila menyebut tentang isu Gaza ataupun Palestin pada pagi ini, walaupun mungkin tuan-tuan dalam kuliah-kuliah sebelum ini acap kali ataupun banyak kali telah disebut, tetapi suka untuk saya ingatkan sekali lagi agar kita semua tidak putus-putus mendoakan kepada saudara-saudara kita di sana, seperti mana yang telah dilakukan oleh para salafus soleh, seperti mana yang telah dilakukan oleh para anbiya, seperti mana yang telah dilakukan oleh junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendoakan antaranya kunut nazilah tadi. Jadi alhamdulillah, kita pun disarankan dan diarahkan oleh Jabatan Agama setiap waktu untuk membacakan kunut nazilah. Jadi doa tuan-tuan, dan doa ini tidak terhad di waktu sembahyang sahaja. Kita boleh doa pada setiap masa dan ketika. Doalah sepanjang masa. Sebab situasi yang sedang berlaku di Gaza ataupun di Palestin pada ketika ini adalah satu situasi yang tak pernah terjangkau di akal, tak pernah terjangkau di hati dan nurani kita sampai begitu sekali apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Gaza pada ketika ini. Di saat tuan-tuan kita pada pagi ini duduk dalam keadaan yang cukup selesa, duduk dalam keadaan yang cukup enak, dengan sejuknya, dengan masjidnya, dengan keselesaannya, pada saat dan ketika ini ramai ribuan jutaan di sana yang sedang menghitung bilakah kematian akan tiba, bilakah kematian akan datang menjemput kami pada bila masa, saat dan ketika. Jadi sebab itu sekali lagi saya menyeru, berdoalah, sebab doa silahul mukminin. Doa itu senjata orang-orang yang beriman, dan doa ini kita panjatkan setiap masa. Kita bayangkan, contohnya selepas ini kita pergi makan, beli sarapan, beli makanan, kita doakan, sebab kita ingat saudara-saudara kita di sana pada ketika ini makan pun tak ada, makanan telah pun diputuskan, makanan pun telah ditahan, air pun telah dipotong, elektrik, internet semua tak ada. Mereka ini seolah-olah hidup dalam kegelapan, gelap daripada segala pandangan mata yang boleh melihat dan membantu mereka. Jadi doalah waktu makan tu, ingat anak kita di sana, saudara kita di sana, ada satu gambar tu ditunjukkan pegang roti belum sempat makan. Seorang anak kecil pegang roti dengan baki duit shilling di tangan, menunjukkan baru beli roti, makan pun belum sempat lagi, mati dah. Begitu juga ketika kita berjalan-jalan, mungkin tuan-tuan hari ni kalau nak berjalan ke mana-mana, ingatlah dalam keadaan kita ni boleh berjalan dan melancong di sana, mereka tak ada tempat nak jalan dah. Mereka tak ada tempat nak pergi ke mana-mana dah. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, udara, laut, semua dikawal, ditutup belaka dengan seketat-ketatnya. Tak mampu untuk pergi ke mana-mana. Kalau hari ini kita duduk di rumah, kita pandang rumah kita dalam keadaan yang cukup megah, dalam keadaan cukup mewah, kita duduk, kita tengok rumah kita, mungkin kadang-kadang ada rumah yang bocor, ada rumah yang mungkin nak roboh. Kita ingatlah mereka di sana rumah pun tak ada dah. Tak ada rumah, mereka tidur bergelimpangan di tepi-tepi masjid. Masjid pun dah runtuh, tidur di tepi sekolah, sekolah pun dah runtuh, tidur di kaki jalan, di hospital, hospital pun dah runtuh. Jadi mereka tidur di mana wallahu alam, dalam keadaan tanpa bantal, tanpa lapik, tanpa selimut, hanya berlapikkan tangan sahaja. Begitu juga apa sahaja kita lakukan pada hari ini dan seterusnya, kita bayangkanlah, sebab saudara kita di sana tak ada apa-apa dah. Tidak ada apa-apa melainkan kita hanya mampu mendoakan mereka sahaja. Jadi tuan-tuan, saya sebut dan ulang banyak kali supaya kita tidak lupa, sebab mungkin ada ramai di luar sana mengatakan bahawa isu ni bermusim. Sekarang dia hangat, kan? Sekarang dia tengah hot, nanti 2-3 minggu, sebulan 2 nanti dia sejuk balik. Tuan-tuan, kali ni tak sama. Dia tak sama seperti mana 70-80 tahun dahulu peristiwa yang berlaku kepada rakyat Gaza di Palestin ini.
kali ini peristiwa ni berbeza dan akan menentukan sejarah dan lakar bentuk dunia ni pada masa akan datang. Dan mungkin ini adalah di antara tanda-tanda peristiwa akhir, sebelum berlakunya malhamah ataupun perang besar, ataupun yang lebih kita takuti, bagi orang yang takutlah, itu bermulanya kiamat besar, akan bermulanya kiamat. Jadi sebab itu, jadi saya ulang sekali lagi, apa tindakan-tindakan yang kita boleh buat? Yang pertama tadi doa. Doa. Sebab itulah yang kita mampu lakukan sekarang ini. Yang kedua, tuan-tuan, minta maaf saya sebelum kita masuk kitab ni sedikit untuk menyentuh isu Gaza Palestin ini. Di samping berdoa, bantu dan infaklah. Bantu dan infak. Infaklah, berilah apa yang kita mampu setakat mana yang boleh kita berikan untuk membantu saudara-saudara kita di sana, sebab mereka tak ada apa-apa dah. Jangan timbulkan pertikaian. Nanti saya sumbang sana, takut nanti orang ni dia makan duit, takut sumbang sini, takut orang ni tipu ke apa ke. Itu kerja mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerja mereka dengan Allah. Kerja kita ni kita bantu, berilah sumbangan, bantulah mereka di sana. Kemudian yang ketiga, saya menyeru juga kepada diri saya dan tuan-tuan, walaupun agak klise, walaupun agak biasa, iaitu boikot. Boikot, tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan dalam telefon masing-masing dah pun masuk macam-macam jenis produk barang perkhidmatan yang diberikan, yang selama ni mungkin kita gunakan, rupa-rupanya daripada produk Israel ataupun ni Yahudi Zionis laknatullah ini. Jadi setakat mana yang mampu, hentikanlah. Kalau yang dah ada tu jangan dibuang pula. Kalau dah ada tu jangan dipecahkan pula. Kalau dah ada jangan dirosakkan pula. Yang ada tu gunakan balik sebagai satu silah, sebagai satu senjata untuk membantu saudara kita di sana. Tapi mulai hari ini berpesan-pesanlah kepada suami, pesan pada isteri, pesan kepada anak-anak terutamanya. Sebab kita ni kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang mudah kalah dengan anak. Bapak dah menang, mak dah menang, tapi bila anak minta, kalah kita. Jadi pada waktu itu hentikanlah, boikotlah dengan sesungguh dan sepenuh hati. Sebab mungkin ini di antara usaha-usaha yang boleh kita lakukan untuk melemahkan mereka. Dan yang keempat, berpesan-pesan. Ini saya sedang pesan pada tuan-tuan. Jadi saya pesan pada tuan-tuan, maka tuan-tuan pun sampaikanlah pesan kepada orang lain. Sama ada ahli keluarga terdekat ataupun melalui kuasa share yang ada sekarang ini. Jadi share, like, komen sebanyak-banyak, repost sebanyak-banyaknya, biar dunia tahu apa yang sedang berlaku sekarang. Biar dunia tahu kepura-puraan yang sedang berlaku sekarang ini. Masing-masing ada tanggungjawab, masing-masing ada peranan. Jangan kata ini isu sana, sini lain. Jangan. Kalaulah itu yang tuan-tuan fikir, kalaulah itu yang kita rasakan, maka tidak ada makna dan faedah segala ibadah yang kita lakukan selama ini. Tak guna sembahyang kita, tak guna sedekah kita, tak guna haji kita, tak guna segala amal-amal yang kita lakukan bila tidak ada rasa keprihatinan kepada saudara kita di sana. Ni berpesan-pesan, ingat. Kemudian yang kelima, berfikir positif. Berfikir positif ni maksudnya apa? Dalam situasi yang sangat genting, dalam situasi yang tak terjangkau di akal ini, kadang-kadang mungkin terlintas di hati kita, syaitan ini mungkin dia akan menghasut. Tengok, Tuhan kamu membiarkan kamu. Tengok apa yang berlaku pada hari ini, Tuhan kamu tak sayangkan kamu. Tengok apa yang berlaku pada hari ini, mana bantuan daripada Tuhanmu. Itu mungkin kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi ini yang saya tengok. Bila tengok dalam TikTok, tengok dalam Instagram, tengok dalam YouTube, komen-komen daripada orang-orang yang mungkin dia kurang faham sikit, dia kenapa bantuan Allah tak turun, kenapa bantuan Allah tak datang, kenapa Allah buat begini, kenapa Allah buat begitu. Ini takut-takut kita ni berfikiran negatif, berfikiran buruk di atas apa yang telah dilakukan kepada umat Islam pada hari ini. Jadi fikir positif. Fikir positif. Semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmah yang sangat halus dan tersembunyi untuk kita cari dan untuk kita telusuri. Seperti mana kata Tuan Guru Haji Habib Ali Zainal Abidin, dia kata apa? Kenapa Allah tak hapuskan saja umat Yahudi ini? Kenapa Allah tak hapuskan saja orang Israel ini? Tuan-tuan, kalau Allah nak hapuskan, hanya semudah mengatakan kun. Kun sahaja, kun, habis mati semua. Tapi Allah nak tengok mana saudara-saudaranya, mana ikhwan-ikhwannya,
Mana orang-orang yang menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Mana saudara-saudaranya yang nak membantu saudara-saudaranya yang lain? Jadi kita mungkin tak mampu untuk pergi perang ke sana, tak mampu mengangkat senjata, tapi inilah di antara tindakan-tindakan yang kita boleh buat. Berfikir positif dan terus sampaikan spread awareness kita kepada mereka-mereka yang lain yang sebenarnya ramai lagi di luar sana tak tahu. Bahkan tak tahu pun Palestin di mana. Bahkan ada yang menganggap bahawa Israel itu adalah negara yang rasmi wujud di atas muka bumi ini. Ini ramai tak tahu. Bahkan ada yang mengatakan bahawa buat apa perang-perang, kan, siapa suruh mula dulu. Ini fikiran-fikiran yang telah pun dicemari dengan racun-racun halus daripada daiyah media propaganda Yahudi Zionis laknatullah ini. Yang keenam, tuan-tuan, ni dalam buku tak ada ni, saya nak sebutkan juga. Yang keenam, tuan-tuan semua, saya seru diri saya dan mengajak kepada kita semua mulai hari ini, bahkan sebelumnya lagi, bersiap-siaplah dan berlatihlah. Bersiap-siap dan berlatihlah. Fahamlah tu. Bersiap-siap, apa nak siap? Apa nak siap? Siapkan sebanyak-banyaknya bekal dan ilmu di dada. Siapkan sebanyak-banyaknya pengetahuan-pengetahuan yang ada tentang kehidupan. Siapkan sebanyak-banyaknya bekal untuk akhirat. Itu siap. Bukan untuk diri kita saja. Pesan sekali kepada anak-anak untuk berlatih dan bersiap-siap. Tambahkan ketahanan diri, tambahkan keselamatan diri, tambahkan pengetahuan diri, upgrade diri supaya menjadi orang yang lebih baik, yang lebih tough, yang lebih kuat, yang lebih gagah. Sebab apa? Kita bimbang takut-takut hari ini kita kata perang, lawan, tapi rupa-rupanya nak angkat cangkul pun tak larat, nak angkat parang pun tak larat, nak bangun subuh pun kalah. Ini dia. Sebab itu berlatih dan bersiap-siaplah. Sebab kita tak tahu bila masa, dan memang dijanjikan akan sampai masanya nanti akan berlaku satu pertembungan yang sangat besar di antara Muslim dan juga kafir. Mungkin bukan pada zaman kita, mungkin pada zaman anak dan cucu cicit kita. Jadi mulai sekarang tugas sebagai atuk, ayah, ibu ini berlatih dan bersiap-siaplah kepada sanak saudara yang ada. Dan yang terakhir, apa yang kita boleh buat ialah berubah. Berubahlah, berhijrahlah. Dengan apa yang berlaku ini sebenarnya bukan ujian untuk Gaza, bukan ujian untuk Palestin, tetapi sebenarnya ujian untuk kita. Sebab itu saya tertarik dengan satu kata-kata mengatakan bahawa Yahudi tidak menjajah Zionis, Yahudi tidak menjajah Gaza, tetapi Yahudi sebenarnya menjajah seluruh dunia melainkan Gaza. Ini yang berlaku pada hari ini. Jadi berhijrah dan berubahlah. Semoga sedikit sebanyak usaha kita ini ada saham dan ada kelebihannya di hari akhirat nanti, insya-Allah. Jadi itu tuan-tuan, sedikit saya sampaikan. Mana-mana kuliah saya pergi, mana-mana tempat saya pergi, inilah 7 benda saya ingatkan. Walaupun dah diingatkan, tapi ingatkan lagi agar kita tidak alpa, kita tidak lalai, kita tidak leka dengan apa yang berlaku pada hari ini. Jadi tuan-tuan, kita sambung balik. Sambung balik kitab Penawar Bagi Hati yang tajuknya ada kaitan dengan apa yang berlaku pada saat dan ketika ini juga. Kita masih lagi dalam bab yang ke-7 pada menyatakan kasihkan akan dunia. Jadi tuan-tuan boleh lihat muka surat 125 pada sabda Nabi yang berbunyi ad-dunya mal'unah, muka surat 123. Sebab saya tengok kali terakhir kita berhenti 8 hari bulan 10 2023. Kita mula daripada tajuk ni. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, bab yang ke-7 ini menyatakan tentang hubbud dunia ataupun cintakan dunia. Jadi bila sebut tentang cinta ataupun kasihkan dunia, memang kita semua sekarang ni sedang berada di dunia. Inilah dunia yang kita ada sekarang ini. Ini yang kita lihat. Inilah yang sedang kita alami sekarang ini, dan inilah yang sedang kita lalui hari ini. Jadi bila kita dah duduk dalam dunia ini, kita dah berada dalam dunia ini, maka sedikit sebanyak, bukan sedikit sebanyak, memang banyak antaranya kita ni akan cinta, kita ni akan seronok, kita akan berahi kepada dunia ini. Jadi dalam bab yang ke-7 ni, pengarang kitab nak beritahu, Nabi pun nak beritahu pada kita bahawa dunia ini hanyalah sementara. Dunia yang kita duduk sekarang ni akan fana, akan binasa sampai pada satu masa dan ketika. Sama ada dunia itu akan fana nanti
ataupun kita sendiri dulu yang akan fana, akan binasa terlebih dahulu. Jadi sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman atau kama qala. Yang hadis ni bermaksud dunia itu ditinggalkan. Ada satu riwayat lain mengatakan bahawa dunia itu dikeji, dicerca, dihina, ya. Wa mal'unah ma fiha, dan jauhkan akan dia dan tinggalkan akan dia dan dijauhkan barang yang ada di dalamnya, illa zikrullah, melainkan orang yang kasih dan ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma wallahu, dan daripada segala taat, dan orang-orang yang alim, wa aliman wa muta'alliman, ya. Bahasa mudahnya nak beritahu dunia ini adalah dunia yang kita akan tinggalkan, yang kita akan jauhkan. Wa mal'una fiha, dan apa yang ada dalam dunia ini kita akan jauh dan kita akan tinggalkan. Itu yang pertama. Ataupun dalam riwayat yang lain, dunia ini adalah dunia yang dikeji, ya, dicerca, dihina, dan apa yang ada di dalamnya juga adalah dikeji, dicerca dan juga dihina. Ini kena faham betul-betul, ya. Kena fikir betul-betul, bukan tak tahu, cuma rasa tu tak sampai. Ya, rasa tu tak sampai. Bukan kita tak tahu bahawa dunia ini kita akan tinggalkan. Dan buktinya kita lihat berapa ramai daripada kalangan rakan-rakan kita. Cuba tengok saudara mara kita. Cuba tengok tok nenek ayah ibu kita. Cuba tengok di sekeliling kita, mana mereka dahulu. Ya, mana mereka dahulu. Ya, mana tok nenek kita dulu, mana ayah mak kita dulu, mana saudara-saudara kita dulu, mana rakan-rakan kita dahulu, yang dulunya, ya, sama-sama kerja dulu, sama-sama bergembira dulu, sama-sama buat itu ini, membina kekayaan, membina kejayaan, membina rumah, membeli itu dan ini. Sekarang bila mereka tiada, ya, apa yang mereka tinggalkan? Ya, apa yang mereka tinggalkan? Ya, kita lihat, inilah dia, dunia itu ditinggalkan, ya, dunia itu akan dijauhkan, ya. Tetapi hakikatnya kita ni walaupun dah nampak kematian depan mata, walaupun dah nampak, ya, jenazah mayat dah masuk dalam liang lahat sekalipun, kita masih lagi sibukkan dengan dunia, masih lagi rebutkan dunia, masih lagi tamakkan harta dunia. Bahkan mak ayah belum mati lagi, bahkan orang tua belum mati lagi, anak-anak cucu cicit dah berebut tentang harta faraid dan sebagainya. Sedangkan bila kita mati nanti, masuk dalam kubur, dan tuan-tuan pun tahu, ya, banyak kali dah bila masuk dalam kubur, tengok jenazah tu tak ada apa pun, tak ada satu apa pun yang dibawa masuk ke dalam kubur. Sedangkan arwah ni dulu kaya, sedangkan arwah ni dulu macam-macam ada, sedangkan arwah ni dulu pangkat, jawatan, sebagainya, semuanya dia ada atas dunia ni. Tapi bila mati masuk dalam liang lahat, satu apa pun tak ada. Itu pengajaran pertama. Ya, dunia tu akan ditinggalkan. Itu yang tuan-tuan pernah dengar kisah, banyak kisah cerita nak beritahu, ya. Nak bawa stokin pun tak boleh. Kan ada satu cerita tentang jutawan, besok kalau aku mati, kan stokin, kan pakaikan aku dengan stokin ni. Rupa-rupanya bila dah mati nak pakai stokin, ya, tak dibagi pakai stokin, hanya boleh pakai kain kapan saja. Ya, kaya macam mana pun tak ada satu harta pun yang boleh dibawa masuk ke dalam kubur. Itu bukti yang jelas, bukti yang nampak depan mata bahawa bila mati besok, semua dunia ni akan ditinggalkan. Jadi balik ni tengok, kan, balik ni tengoklah segala harta yang ada, balik ni tengoklah segala kekayaan yang kita miliki. Fikir betul-betul, aku ni kalau mati hari ini, kereta ni boleh bawa masuk tak? Aku ni kalau mati hari ni, telefon yang aku baru beli canggih beribu-ribu ni boleh bawa masuk tak dalam kubur? Aku ni kalau mati besok, segala baju, aksesori, perhiasan yang cantik-cantik, beg tangan, kasut, kulit, sebagainya, boleh tak aku bawa masuk dalam kubur? Aku ni kalau mati besok, pangkat, jawatan aku semua ni, boleh tak bawa masuk dalam kubur? Itu kena fikir, ya. Bila memikirkan itu, barulah kita akan rasa tunduk, barulah kita akan rasa, ya, tenang, ya, dan tidak lagi merebutkan dunia ini, melainkan zikrullah, melainkan orang yang mengingati Allah.
Ya, jadi orang yang mengasihi Allah ni, jadi pada waktu itu, ya, insya-Allah dunia ni tidak akan melalaikan dia. Sebab kena faham, bila maksud cintakan dunia ini, jangan pula kita langsung tinggalkan dunia, sebab dunia ini adalah huma ataupun tempat kita berladang untuk berkebun menuai hasilnya di hari akhirat besok. Dan ketahuilah olehmu bahawanya dunia itu dia cela. Demikian juga ia adalah perhumaan bagi akhirat. Nak beritahu dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Jadi gunakan dunia ini dengan sebaik-baiknya, mengetam engkau pada hari akhirat akan barang yang engkau tanam di dalam dunia ini. Jadi gunakan dunia ini tuan-tuan sebagai sumber untuk menuai hasil di hari akhirat. Macam mana caranya? Maknanya tuan-tuan dah hidup atas dunia ni, kalau kerja berkebun, teruskan berkebun. Kalau kerja berniaga, teruskan berniaga. Kalau kerja kilang, teruskan kerja kilang. Kalau kerja pejabat, teruskan kerja pejabat. Tapi jadikan semua wasilah pekerjaan tadi adalah untuk menuai hasilnya di hari akhirat besok. Jangan kita kerja pagi, petang, siang, malam, hujung minggu dengan niatnya untuk cari rezeki sekadar atas dunia. Itu masalahnya. Ya, kerja pagi, petang, siang, malam, daripada muda sampai ke tua, tujuannya apa? Kenapa kau kerja keras sangat? Kenapa kau kerja rajin sangat? Ya, saya kerja keras sangat ni sebab untuk anak cucu. Saya kerja keras sangat ni sebab nak dapatkan kehidupan yang baik, nak dapatkan rumah yang selesa, nak dapatkan kenderaan yang bagus, nak dapatkan kehidupan yang lebih baik pada hari ini. Kalau itulah sekadar niatnya ataupun tujuannya, pekerjaan ini dilakukan, maka rugilah, sia-sialah, penatlah, letihlah, hampalah yang kita akan dapat. Jadi tuan-tuan, dengan pekerjaan yang ada sekarang ini, itulah tempat perhumaan, itulah tempat perkebunan. Jadi cintalah pekerjaan yang dilakukan. Sebab masalahnya hari ini kadang-kadang Allah dah bagi kita pekerjaan, kita tak suka dengan pekerjaan tersebut. Allah dah bagi kita kerja ni, kita tak kerja dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Allah dah bagi rezeki dapat bekerja ni, kita tak mensyukurinya. Tuan-tuan bayangkan hari ini di Gaza, dengan dibom kiri kanan atas bawah, nak kerja apa? Apa nak kerja? Usahakan nak bekerja, orang nak bagi kerja pun tak ada, majikan pun tak ada sebab dia pun kena bom. Kilang pun tak ada, kedai pun tak ada, apa pun tak ada. Macam mana nak wujudkan pekerjaan, macam mana nak bekerja? Ini situasi saat ini, ya. Sebab itu kita fikir, kalaulah sekadar pekerjaan itu hanya untuk dunia semata-mata, kita akan hampa, kecewa. Dan kita ni silap-silap kalaulah berada di situasi yang sedang berlaku pada saudara kita di Gaza, mungkin ramai di kalangan kita hari ini akan gila dan bunuh diri. Gila dan bunuh diri sebab apa? Macam mana nak makan, duit tak ada. Macam mana nak makan, kerja tak ada. Kan kita akan fikirkan begitu. Sebab apa? Kita memandang bahawa pekerjaan itu hanyalah terbatas di dunia sahaja. Tetapi inilah tuan-tuan, apa yang berlaku kepada saudara kita di Gaza, Palestin ini merupakan satu ujian keimanan kepada kita di sini. Bagaimana mereka di sana, Allahu Akbar, imannya agaknya kalau boleh ditimbanglah, iman seorang kanak-kanak bukan dewasa, iman seorang kanak-kanak Gaza ni kalau letak dekat dalam Masjid Nurul Iman ni, mungkin lebih berat imannya lagi berbanding dengan iman kita di sini. Ya, mungkin lebih berat lagi. Itu iman kanak-kanak dia, sebab kebergantungan dia, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak caption yang tuan-tuan boleh carilah, banyak menunjukkan tahap keimanan kanak-kanak ni. Bila disebut, bila ditanya, kamu tak takut ke peluru berpandu datang daripada atas, datang daripada Yahudi Zionis laknatullah? Dia cakap apa? Ya, peluru berpandu tu datang atas kepala kami, tapi ada Allah atas daripada peluru berpandu tu lagi. Itu jawapan kanak-kanak tu tadi. Banyaklah lagi caption yang menunjukkan betapa kental dan kukuhnya keimanan mereka. Jadi inilah dia. Gunakan dunia yang tuan-tuan hidup sekarang ni, apa-apa pekerjaan, jangan menyesal, jangan rasa penat. Sebab ialah ramai, saya tahu sebab apa, dulu kerja di Jabatan Agama bahagian kaunseling, ramai di kalangan terutamanya lelaki, dia menyesal
Kenapa Allah jadikan aku begini? Kenapa kerja aku begini? Kenapa hidup aku begini? Tak dinafikan ada juga yang wanita-wanita, kenapa aku dapat suami aku begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Nampak? Sedangkan dah dapat kerja tu tadi, walaupun mungkin gaji kecil, walaupun mungkin tak secocok dengan apa yang kita suka, apa yang kita minat, kerjalah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab itu adalah perhumaan tempat kita berkubun untuk mendapatkan, meraih kembali hasilnya di hari akhirat besok. Dan adalah ia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang, iaitu perjalanan ke negeri yang kekal abadi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah dan bersiap-siaplah, fa inna khairaz zadit taqwa, dan sesungguhnya bekal ataupun simpanan yang paling baik sekali ialah takwa. Apa dia takwa? Ikut apa Allah perintah dan tinggalkan apa Allah larang. Ikut apa Nabi suruh, tinggalkan apa Nabi larang. Itulah bekal yang kita akan bawa untuk perjalanan yang sangat panjang di hari akhirat besok. Sebab tu tuan-tuan, kalau dengar ceramah daripada ustaz-ustaz yang lain, kita ni bila pergi bank, cucuk dekat mesin ATM, cucuk dekat online, tengok, kita boleh nampak baki kita. Boleh nampak, kan? Tapi tahu tak baki kita di hari akhirat berapa? Atas dunia kita nampak, oh gaji aku bulan ni tinggal 100 lebih. Oh gaji aku bulan ni dalam bank dah tak ada, yilek. Nak cucuk pun ATM kata apa? Minta maaf. ATM pun minta maaf, dah tak boleh keluar dah. Kan? Sampai macam tu sekali. Tapi kita cek tak akaun akhirat kita berapa banyak? Memang tak boleh cek, tapi macam mana cara nak ceknya, macam mana cara untuk memastikannya? Ni bekal. Apa bekalnya? Bukan bawa bekal sarapan tu, janganlah bengong sangat. Bukan bawa bekal nasi goreng tu tadi, bukan bawa bekal bihun, nasi lemak semua, tidak. Bekal ni maksudnya ni amalan-amalan kita ni. Jadi apa yang Allah suruh, apa Allah larang, apa Nabi suruh, apa Nabi larang, itulah bekal yang kita akan bawa. Dan atas dunia ni pun kita tahu, tak payah pergi ke akhirat lagi. Atas dunia ni nak pergi luar sempadan pun, ya Allah punyalah susah. Hari ni alhamdulillah sempadan Rafah baru dibuka. Itu pun katanya hanya 1% saja dibenarkan masuk. 1% saja dibenarkan masuk untuk bawa bekalan, bantuan, makanan, ubat-ubatan dan sebagainya. Setelah dihancurkan, dihentam seteruk-teruknya, setelah hampir seminggu pemandu-pemandu peterak ni duduk berkampung depan sempadan Rafah tu, tuan-tuan, siapa yang pernah pergi negara Arab, siapa yang pernah berurusan dengan pihak immigration, tahulah dia punya kerenah dia, birokrasi dia, ya Allah, ya ampun. Kepala ni kalau dia hentakkan atas meja ni, hentak atas meja, punyalah susah, punyalah payah, punyalah leceh. Itu sebelum isu ni ditambah dengan isu ni, lagilah tekanan daripada negara luar, tekanan daripada Yahudi sendiri, tekanan daripada Amerika sendiri, tekanan dan dilema daripada kalangan pemimpin-pemimpin sendiri. Jadi pada waktu itu yang sampai susah sangat nak buka sempadan, sampai seminggu lebih baru buka, itu pun baru sikit saja yang masuk. Saya pernah duduk di Mesir, jadi saya tahulah memang, ya Allah, kalau hilang sabar ni rasanya nak lari daripada bumi Mesir, bumi Anbiya dan juga bumi Firaun ni tadi. Punyalah susah. Sedangkan depan mata dah nampak kanak-kanak mati, orang tua mati, ibu mati, ya Allah, kan. Masih lagi duk cuncang, duk fikir nak bantu tidak, nak bantu ke tidak. Itu baru atas dunia. Baru atas dunia dah nampak sukar, sulit, payahnya nak masuk rentas sempadan. Apatah lagi susah, sulit, sukarnya nak rentas sempadan di hari akhirat besok kalau bekalnya tak cukup. Jadi perbanyakkanlah bekal. Teruskanlah kalau mengaji, baca Quran, ke sedekah ke apa, teruskanlah lakukan kebaikan sebanyak-banyak, sebab kita tak tahu yang mana satu di antara bekal-bekal tersebut ia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dunia daripada akhirat, melupakan akan dia segala kesedapan daripada perjalanan, seperti seorang musafir dalam hutan beramai-ramai melihat buah-buahan dalam hutan, maka bersungguh ia memakan
buah-buahan itu hingga ketinggalan daripada kaumnya, maka sesat dan menerkam akan dia oleh binatang yang buas. Ini perumpamaan, ya, analogi. Kita kalau masuk hutan, usahakan hutan mana-manalah atas dunia. Dunia ni pun boleh dianggap sebagai hutan. Dalam perjalanan kita atas dunia ni, kita terpedaya, kita terpesona dengan kecantikan, keindahan dunia. Jadi pada waktu itu kita pun berhenti sekejap, kita tengok, kita ralik, kita lalai. Akhirnya kita terpisah daripada kumpulan tadi. Bila terpisah maka sesat. Bila sesat maka pada waktu itu kita akan menjadi mangsa. Jadi tuan-tuan, dalam nak mencari jalan akhirat, ya, maka pada waktu itu perlunya ada teman. Ya, teman-teman sekeliling ni yang boleh menasihat, yang boleh mengingat, yang boleh memberitahu. Jangan walk alone. Jangan jalan seorang-seorang. Kalau jalan seorang-seorang, itu yang musuh mudah untuk menerkam dan menghapuskan kita. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya barang siapa menyangka akan badannya berlumur dengan dunia dan hatinya kosong dan bersih daripadanya, nescaya telah menipu dia akan syaitan. Kerana sabda Nabi SAW, inna masalu sahibud dunya kalmashi fil ma'i hal yastati'ul lazi yamshi fil ma'i an la tabtal qadamahu aqamaqal. Bandingan orang yang mempunyai dunia seperti berjalan pada air. Adakah kuasa yang berjalan pada air bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya? Ini satu kinayah ataupun perbandingan, nak beritahu. Mungkin adalah kot agaknya di luar sana yang kata, saya ni walaupun kaya, contohnya, saya ni walaupun macam-macam ada, saya ni walaupun nampak macam inilah dengan segala yang saya miliki ni, tapi hati saya bersih, tapi hati saya ni lillahi ta'ala, tapi hati saya ni tak ada pun terpesona, tergoda ataupun tertarik dengan dunia. Ini adalah fata morgana. Ini adalah, ya, salah satu daripada bisikan syaitan yang telah menipu kita. Contohnya sebab kita boleh lihat hari ini banyak, sejak ada media sosial, influencer, content creator dan sebagainya, yang Allah berikan sikit rezeki, yang Allah berikan sedikit kekayaan, ya, maka dia mulalah menunjukkan, ya, nunjukkan rumah besar, kereta besar, barang mewah, begitu begini, tapi dia boleh cakap, ataupun dia merasakan bahawa, ya, hati saya ni tak ada apa-apa, kan, saya tetap, ya, cintakan Allah, saya tetap ingat akhirat. Bohong semua tu, bohong. Sebab Nabi dah sebut perumpamaan orang yang berjalan atas air, kan, orang berjalan atas air mesti akan kena air tu tadi, mesti akan basah tapak kakinya. Jadi kita ni kalau dunia dah bergelumang, dunia dah berlumur, dunia dah ada di sekeliling kita, jadi pada waktu itu susah hati ni nak mengatakan bahawa kita ni hati ni kosong, bersih daripada godaan hasutan syaitan ni tadi. Tak payah kita ni, tak payah badan ni perumpamaan, tak payah kita ni dunia melekat pada badan. Apa yang ada sekarang ni pun kita dah cukup berkira. Apa yang ada sekarang ni pun sudah menyebabkan kita cukup sibuk untuk sampai ke surau, ke masjid. Apa yang ada sekarang ni pun sudah menyebabkan kita ni terlalu, ya, kedekut untuk menyampaikan ataupun memberikan sumbangan ataupun infak dan sebagainya. Itu baru harta sikit, bukan banyak pun. Kita boleh tengoklah, mungkin tak nampak, kita tengok anak-anak kita, kan, tengok anak-anak kita, ada dua anak, alung angah, kakak abang. Kita belikan es krim, dia berebut es krim tu tadi. Ni kakak punya, ni adik punya. Biasa adik lah, ni adik punya, adik nak kakak punya. Kakak kata tak boleh, ni kakak punya, nak juga, kan, tengok. Kita pun cakap, ya Allah, budak-budak ni kenapalah gaduh, kakak bagilah, kongsilah dengan adik, kan. Adik pun dah ada, kenapa minta dengan kakak, kan. Kita cakap pada anak macam tu. Anak tu tak faham, dia tak tahu dia bagi ke tak bagi ke. Kalau kakak tu bagi, ya, dia boleh dapat lebih lagi daripada tu. Bukan lagi satu batang dua es krim, satu peti es krim tu kita boleh bagi. Nah kakak, sebab engkau baik dengan adik, mak belikan kau satu peti es krim, contohnya. Itu atas dunia. Mana kita nampak begitulah juga
Kalaulah kita ni rebutkan dunia ni, kalaulah dunia ni dah ada kat tangan, dengan rumah yang besar, dengan rumah yang mewah, dengan kereta yang menjala, dengan harta yang berkepuk-kepuk, dengan kemewahan, dengan publicity, dengan perempuan, dengan segala macam, adakah hati ni takkan terusik? Takkan terasa hati ni untuk rasa apa? Rasa sombong, rasa kedekut, rasa ujub, apa lagi? Macam-macam lah sifat-sifat mazmumah yang lain. Ini hati-hati bagi orang yang ada harta yang banyak. Kalau dia kata harta tu tak terkesan di hatinya. Ni. Dan diceritakan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, halaluha hisabun wa haramuhan nar, atau kama qala, yang halal daripada dunia ini akan dihisab. Ni masalahnya. Ya. Halalnya dihisab, haramnya lagi lah. Kalau yang halal dihisab, yang haram lagi lah. An-nar aula bihi, neraka tu lebih layak. Sebab tu hati-hati. Nak cari harta tak salah, carilah sebanyak-banyaknya. Tapi pastikan segala harta yang dicari tadi adalah dengan sumber yang betul, cara yang betul, kaedah yang betul, prosedur yang betul, integriti, amanah dan sebagainya. Jadi pada waktu itu, kau nak rumah yang besar, buatlah. Kau nak kereta yang banyak, buatlah. Kau nak tanah yang bereka-reka, belilah, buatlah segalanya. Tapi pastikan semuanya tadi adalah menepati syariat. Sebab apa? Halaluha hisabun. Halaluha, maknanya apa yang kau cari tadi semuanya akan diaudit kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya audit ini tidak akan tinggal walaupun sebesar zarah. Yang kita tahu, yang kita baca, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi balik ditengok. Sebab tu dalam kuliah-kuliah, dalam ceramah-ceramah yang saya dengar lah daripada ustaz-ustaz lain, kita ni dalam usia kita pada ketika ini sepatutnya kita dah mula untuk melepaskan, bukan untuk genggam. Dah mula melepaskan sedikit demi sedikit, bukan untuk menggenggam. Sebab itu disebut kita ni bila pegang air pun dah terketar-ketar dah. Kan? Dah tak kuat dah nak pegang air. Menunjukkan apa? Sampai satu masa kita kena lepaskan dunia ni. Jadi ketika masih hidup ni, tengah nafas keluar masuk ni, tengok balik. Hari ini 20 berapa ini? 22 Oktober. Balik tengok rumah kan, tengok. Dah selalu sebut dah. Tengok rumah balik. Rumah aku ni besar. Kan, bilik aja ada 8. Kan. Bilik aja banyak. Kan, kalau aku mati besok, kan, abang pun mati besok. Rumah ni nak buat apa nanti? Kan, nak buat apa? Nak bagi anak, nak bagi cucu, anak dah ada rumah masing-masing. Cucu pun dah ada rumah masing-masing. Habis kalau anak dah ada rumah, dia nak duduk ke rumah kita balik? Tak ada. Dia akan tinggalkan. Dah terbukti banyak. Kampung saya di Perak. Di Perak. Hari tu balik, rumah yang masa saya kecil dulu, tempat rumah tu lah, berlari di bawahnya, main cari kutu di bawahnya, main nyok-nyok di bawahnya, main kejar-kejar di bawahnya. Bila baliklah ni, rumah tu dah jadi macam rumah hantu dah. Rumah besar. Kalau di Perak lah. Di Perak belah-belah Bota, belah-belah Jawang, belah-belah Kampung Pisang tu lah tempat Mamat Khalid buat cerita tu. Itu banyak rumah besar. Pokok-pokok ara dah naik atas bumbung. Sedangkan rumah tu dululah kenduri yang penuh kemeriahan. Sedangkan rumah tu dulu yang dipenuhi ramai orang. Sekarang semua dah tak ada. Kan? Kenapa? Kenapa? Kalaulah rumah tu dulu tuannya wakafkan, infakkan, niatkan, ialah buat benda yang baik, alangkah untungnya tuan punya rumah tu tadi. Kan, alangkah untungnya. Tapi rumah tu ditinggalkan begitu sahaja. Anak cucu duduk KL dah, tak balik. Tinggal, rosak, binasa, runtuh macam tu sahaja. Sedangkan boleh dijadikan sebagai aset, pahala pasif untuk di hari akhirat besok. Jadi masa tengah hidup ni fikir balik tengok rumah. Ya Allah, rumah aku ni besar-besar. Kenapa aku nak buat besok? Dah ada perancangan. Ya Allah, kenderaan aku ni banyak, sampai 4-5 buah kereta. Bukan semua aku naik. Apa salah satunya? Apa salahnya kalau salah satunya aku sedekah, aku infak, aku jual, kan, hasilnya boleh aku berikan kepada penduduk
Gaza, Palestin, ataupun rumah anak yatim, tahfiz, masjid, banyak lagi lah yang boleh kita bantu. Itu contohnya. Jadi lepaskan semua supaya halal wa hisab, supaya yang halal ni kurang sikit hisabnya besok, kan, kurang sikit. Kalau hisab pun besok Allah akan hisab, oh ada rumah kecil aja, tinggal 10 kali 20 10 kali 10 aja tinggal, kan. Kereta pun ada, tinggal kancil aja, kan. Ini kena faham. Maksud saya ni bukanlah sampai kita ni jual kereta sampai jadi miskin, tidak, ya, bukan sampai jadi melarat, tidak, tapi gunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Bukannya kita kumpul harta, berbangga dengan rumah yang besar, kereta yang banyak, tanah yang berbidang, yang akhirnya di hari akhirat besok akan dihisap. Hisap tu sendiri adalah satu penderitaan. Hisap tu nak dikira tu satu penderitaan. Bayangkan orang lain dah masuk dalam syurga, beribu-ribu tahun dah masuk dalam syurga, kita masih lagi dekat luar. Dihitung, kereta beli kat mana, motor beli kat mana, emas rantai loket dapat kat mana, pasu bunga besar depan rumah tu dapat duit kat mana, kan. Semua tu akan dihisap satu, cek semua clear baru masuk. Itu pun berjuta-juta tahun agaknya baru dapat masuk. Itu halal wa hisab. Kalau haram, neraka lah. Dah lama tunggu, campak dalam neraka pula. Na'udzubillah min zalik. Dan akhirnya sikit lagi. Dan diriwayatkan bahawasanya melihat Nabi Isa AS akan dunia pada rupa perempuan yang hodoh, dan atasnya daripada tiap-tiap perhiasan. Nabi Isa AS yang akan turun nanti, ya, dia dah nampak Allah tunjukkan gambaran dunia ni macam mana, diumpamakan seperti perempuan tua. Dah lah tua, hodoh pula. Dah lah hodoh, atasnya maknanya mungkin di kepalanya, di pundak, di badannya ada banyak perhiasan. Maka Nabi Isa pun bertanya, berapa orang suami yang telah berkahwin engkau akan mereka itu? Maknanya berapa ramai kau dah kahwin dengan lelaki-lelaki sebelum ini? Maka jawab dunia itu, aku tak dapat kira. Tiada dapat aku menghingga. Mana aku tak dapat kira berapa banyak orang yang dah tertarik dan tersungkur bersama dengan aku. Ni kata dunia. Maka Nabi Isa bertanya lagi, adakah mentalak mereka akan dikau, atau mati mereka daripada engkau? Nabi Isa tanya, adakah ni yang semua ni tadi, suami-suami itu ibarat yang cintakan dunia tadi, adakah mereka ni lari daripada engkau? Maknanya ialah tak nak dunia. Lalu dia berkata, bahkan aku punah sekalian mereka itu. Ni kata dunia. Dunia ni lah ni sekarang ni. Dunia ni yang akan merosakkan kita semua. Maka sabda Nabi SAW, tercengang aku, maknanya pelik, hairan, ya, bagi sekalian suami yang engkau tinggal, betapa tiada mengambil teladan mereka itu dengan sekalian suami engkau yang terdahulu. Maksudnya kita ni, kita dah tahu, kita dengar sirah, kita baca kisah sejak dari zaman Nabi Adam AS sampai sekarang, kita dah tahu dah semua orang yang cintakan dunia, mabukkan dunia, gilakan dunia ni, semuanya binasa belaka. Semuanya binasa. Tak ada satu pun yang kekal bahagia. Nampak? Tapi kenapa walaupun kita dah tahu semuanya binasa, semuanya celaka, semuanya dilaknat oleh Allah, kita masih lagi tertarik berebut-rebutkan dunia ini? Itu. Jadi tuan-tuan, untuk penutup pada pagi ini, saya petik macam-macam kata-kata hikmah di sini. Saya bacakan sedikit. Cinta dunia kegelapan hati, cinta akhirat cahaya di hati. Kata Uthman bin Affan, kalau hatimu dipenuhi cinta dunia, lalu di manakah letaknya cinta Allah? Cinta dunia menghilangkan takutnya akhirat. Ya, sayang sangat dunia, akan hilang takut kita kepada akhirat. Cinta dunia itu menipu, tapi itulah yang kita kejar. Cinta manusia itu melukakan, tapi itulah yang kita cari-cari. Ya. Cinta Allah itu yang sebenarnya, tapi kita sering alpa, lalai dan lupa. Allah melaknat dunia dan membencinya kecuali yang memanfaatkannya. Cinta dunia, akhirat akan jauh dan tinggalkan kita. Tapi cinta akhirat, dunia akan dekat dan mengejarmu. Cintakan hidup, kamu pasti akan mati. Tapi cintakan mati,
hatimu pasti akan hidup. Dunia kau kejar, akhirat kan melayang. Akhirat kau kejar, dunia akan berselimpuh di telapak kakimu. Emas diuji dengan panasnya api. Cintakan Allah akan diuji dengan panasnya dunia. Dan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Sebab tu tuan-tuan, kita tengok begitu tenang, begitu cerah, begitu jernih, begitu nak kata apa ya, ni orang-orang Gaza, Palestin, dia sangat-sangat mengimani dan meyakini ni. Wala nabluwannakum, kami akan uji kamu. Uji kamu ni bukan mereka saja, termasuklah kita di sini. Kami akan uji kamu dengan sedikit daripada ketakutan. Ya, mereka bukan lagi takut dah. Bahkan siap undi tulis nama. Kanak-kanak ni tulis nama atas tapak tangan. Aku mati dulu, aku mati dulu. Tak, aku mati dulu, aku mati dulu. Dia mengundi siapa nak mati dulu. Kita hari ni tuan-tuan cuba tulis tapak tangan siapa nak mati dulu. Tobat tak nak tulis. Ni khauf, tak takut dah. Yang kecil-kecil itu cerita lain lah. Tapi kanak-kanak yang dah membesar dengan dentum, dia tak takut. Bahkan di mana bom meletup, di situ dia akan bekerja. Bahkan kalau dah tahu bom meletup akan diletupkan, dia tak akan keluar, dia akan duduk di situ. Bahkan wanita-wanitanya yang duduk dalam rumah, dalam bangunan, semuanya dah siap-siap menutup aurat. Sebab apa? Kalaulah aku dijumpai mati dalam runtuhan bangunan, dalam keadaan aku menutup aurat. Itu pun kita di sini ramai yang nak buka dan mendedahkan aurat. Ni, jadi tuan-tuan ambil iktibar. Ya, bukan mereka yang sedang diuji, tapi kita di sini yang sedang diuji. Ya, bagaimana tahap keimanan kita. Mereka di sana sudah dijanjikan syurga. Jelas pintu syurga terbuka luas untuk mereka. Tapi kita di sini, wallahu a'lam, tak tahu sama ada pintu syurga ataupun pintu neraka yang sedang menanti kita. Jadi tuan-tuan nanti Allah sekalian, rasanya cukup setakat itu sahaja. Semoga apa disampaikan pada pagi ini dapat memberikan faedah dan manfaat buat kita semua, insya-Allah. Ampun maaf di atas segala salah silap tutur kata dan di atas segala kelemahan yang ada. Wallahu a'lam bisawab. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badi' syamlahum wa farik jam'ahum wa syatir kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallil alaihim kalban min kalabik ya qahhar ya jabbar ya aziz ya muntakim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillah.